Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rusina Hayati binti Montarudin, pakar obstetrik dan ginekologi daripada Hospital Wanita dan Kanak-kanak Andorra. Saya ingin memberi sedikit nasihat berkaitan persediaan bersalin semasa COVID. Di sini saya ingin menasihati tentang peraturan semasa musim COVID adalah tidak banyak berbeza berbanding dengan apa yang telah diwar-warkan oleh Kementerian Kesihatan. Yang mana kita perlu memastikan bahawa kita ada jarak sosial dan mengurangkan jumlah pelawat-pelawat untuk datang ke hospital. Perbezaan yang ketara persediaan semasa musim COVID adalah tentang peraturan dan juga garis panduan peneman di hospital. Secara amnya, persediaan bersalin adalah sama. Yang mana setiap ibu mesti memastikan bahawa mereka menjalankan pemeriksaan antenatal secara berkala dan juga mereka mengikuti nasihat doktor-doktor yang menjaga mereka semasa pemeriksaan antenatal dari segi pemakanan yang seimbang, dari segi pemakanan vitamin yang diberikan dan juga memastikan bahawa mereka tidak mempunyai simptom-simptom yang berkaitan dengan jangkitan COVID. Selain daripada itu, senaman seperti senaman pernafasan dan juga senaman vaginal relaxation juga perlu dilakukan sebagai persediaan kelahiran. Yang saya ingin tekankan di sini adalah berkaitan dengan persediaan daripada psikologi dan juga mental. Saya telah maklumkan sebentar tadi berkaitan dengan garis panduan peneman yang baru seperti mana yang kita sedia maklum jika memilih untuk bersalin di hospital kerajaan yang mana suami tidak lagi dibenarkan untuk memasuki atau menemani isteri di bilik bersalin. Mungkin di setengah-setengah hospital swasta seperti juga di mana di hospital yang saya bekerja sekarang iaitu di Hospital Andorra, kami membenarkan suami untuk menemani di bilik bersalin dan juga di ward dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah semasa pemeriksaan antenatal lebih kurang dalam 37 ke 38 minggu, suami dan juga isteri perlu menjalani ujian COVID-19. Jika kedua-duanya didapati negatif, kita membenarkan mereka untuk menemankan isteri mereka di bilik bersalin dan juga menemani mereka, isteri di ward jika isteri ataupun pesakit memilih untuk tinggal di bilik berasingan ataupun bilik single. Tetapi kaum keluarga yang lain, adik-beradik, ibu bapa tidak dibenarkan untuk melawat juga walaupun ibu-ibu memilih untuk melahirkan di hospital swasta. Dari segi psikologinya, ibu-ibu kena faham bahawa jika melahirkan di hospital kerajaan terutamanya, yang kita kena bergantung harap hanya semata-mata kepada staf hospital untuk memberi bantuan dan juga memberi dari segi semangat dan psikologi semasa proses kelahiran. Selain daripada itu, saya sangat sarankan supaya ibu-ibu memberi satu kekuatan jiwa untuk memikirkan perkara yang positif saja dan memohon kepada Allah supaya mempermudahkan proses untuk kemasukan ke ward, proses bersalin dan juga selepas bersalin. Kerana saya dapati ada juga di dalam social media yang mengatakan bahawa ibu-ibu merasa begitu tertekan semasa bersalin di hospital, terutamanya di hospital yang tidak membenarkan suami-suami untuk menemani dan juga kaum keluarga tidak dapat melawat mereka selepas kelahiran. Persediaan sebelum kelahiran juga termasuk dengan persediaan barang-barang keperluan yang perlu dibawa ke hospital. Terutamanya yang pertama adalah buku rekod antenatal. So yang kedua, pakaian dalam, sanitary pads, bengkung jika ada, tuala dan juga set kelengkapan bayi. Hanya keperluan minimum sahaja perlu dibawa, terutamanya jika ibu-ibu memilih untuk bersalin di hospital kerajaan. Jika ibu-ibu didapati positif COVID semasa mengandung, terutamanya jika didapati semasa akhir-akhir kandungan dalam 37 minggu ke atas, itu adalah salah satu masa sebenarnya selalunya kita melakukan screening kepada ibu-ibu yang akan melahirkan. So, jika didapati positif COVID di hospital swasta, selalunya ibu-ibu akan dirujuk kepada Hospital Sungai Buloh jika ibu-ibu tinggal di negeri Selangor. Kerana Hospital Sungai Buloh adalah hospital rujukan,
untuk melahirkan bagi ibu-ibu yang positif COVID. Di Hospital Sungai Buloh selalunya, jika tiada tanda-tanda kelahiran berlaku sepanjang tempoh 10 hingga 14 hari di sana, ibu-ibu akan di-discharge. Boleh balik rumah. Dan selepas itu, ibu-ibu boleh bersalin di hospital mana-mana yang ibu-ibu pilih kerana ibu-ibu tidak lagi dikatakan sebagai infectious ataupun boleh menjangkiti orang lain jika sudah melebihi tempoh 10 ke 14 hari. Walau bagaimanapun, jika semasa tempoh selepas 37 minggu ke atas ibu-ibu mempunyai tanda kelahiran, yang terbaik untuk ibu-ibu adalah kelahiran melalui pembedahan cesarean section. So, tanda-tanda kelahiran yang mana yang selalunya berlaku adalah bermula dengan contraction. So, apakah contraction itu? Untuk ibu-ibu yang pertama kali melahirkan, mereka juga tidak pasti sama ada mereka mengalami contraction ataupun tidak. So, bagaimanakah contraction itu dirasai? Contohnya, ibu-ibu akan merasai satu ketegangan kepada dinding rahim itu, diikuti oleh sakit belakang dan juga seakan-akan memulas, ingin pergi ke tandas, dan juga kadang-kadang rasa tu combination antara memulas ataupun rasa mahu datang haid. Dan at the same time juga akan merasai rasa sakit belakang. It's a combination of contraction dan juga back pain. Selalunya contraction ini akan datang dengan cara yang berulang-ulang, bukan berterusan. Kemungkinannya pada peringkat awal setiap setengah jam sekali, mempunyai duration maybe dalam 1 minit, 2 minit, dan diikuti pula dengan duration yang lebih panjang dan frekuensi yang lebih kerap. Jika contraction ini dapati setiap 15 minit sekali, itu adalah satu tanda yang mana ibu-ibu perlu ke hospital yang mana ibu-ibu telah membuat booking untuk kelahiran. Jika adanya tanda darah ataupun bercampur dengan lendir, itu juga adalah tanda-tanda kelahiran. Pada masa itu selalunya adanya sedikit pembukaan pangkal rahim. Tanda yang kedua adalah ibu-ibu mungkin mengalami masalah ataupun tanda pecahnya air ketuban. So, ibu yang mengalami pecah air tuban akan merasa adanya air yang mengalir daripada faraj, yang merupai air bukannya lendir. Itu adalah air tuban. Dan terasa air seperti air panas keluar dan jumlahnya mungkin agak banyak dan boleh melilih. Itu adalah tanda perbezaan antara pecahnya air tuban dan juga vaginal discharge. So, ini saya cuba bagi contoh macam mana perbezaan. Color selalunya air tuban adalah jernih, okay? Tapi discharge mungkin berkala putih ataupun kuning. Itu dan melekit, itu adalah discharge, bukan air tuban. So, ibu mungkin akan menemukan tiga-tiga tanda ini ataupun mungkin hanya satu. Salah satu daripada tanda tersebut.